wabarakatuh. Boleh dengar suara ke Kak Liza? Waalaikumsalam Ustaz. Okey. Okey, boleh ajak Kak Mulan ini. Okey. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Boleh? Boleh Ustaz. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kak Liza dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga semua dalam keadaan sihat afiat. Seberapa ramai pun yang hadir, kita mulakan kelas kita demi menghormati masa yang telah pun sampai ke pukul 9 dah sekarang. Dan pada pagi ini kita sambung lagi dalam surah An-Nisa. Muka surat 92 ya. Bagi siapa yang ada buku Message Deep dalam Al-Quran, boleh buka muka surat 92, iaitu pada ayat ketiga surah An-Nisa. Okay, saya akan, kita buka kedua-duanya. Kita buka Quran pun kita buka dan terjemahan Al-Quran pun kita buka. Okay. Qala Allah Jalla wa'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ayat, bunyi bising sikit, ada orang misi rumput. Okay. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan ataupun anak-anak perempuan yatim, apabila kamu berkahwin dengan mereka, buat mesin rumput. Kak Liza bising tak Kak Liza? Ada bunyi bising? Suara Ustaz jelas. Okey, maknanya peringkat ibu-ibu tak ada isu lah Sebab mesin rumput ni betul-betul depan rumah sekarang. Okey. Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap anak-anak perempuan yatim apabila berkahwin dengan mereka, maka kahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan daripada wanita-wanita lain. 2 atau 3 atau 4. Kemudian fa'in khiftum, kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil antara isteri-isteri kamu, maka kahwinlah seorang sahaja. Ataupun kahwin sajalah, maknanya boleh manfaatkan hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itulah adalah lebih dekat untuk mencegah kamu daripada tidak melakukan kezaliman. Dan sebenarnya bila kita bahas tentang ayat ini, dia perlu dipadankan, dia ada beberapa persoalan ya. Yang mana kalau kita lihat di sini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya tunjuk dulu macam mana kita cari perkataan adil ya. Adil. Banyak juga isu keadilan ni diketengahkan dalam surah ini kan. Okay. Kalau kita lihat dalam surah awal, antara persoalan yang timbul lah biasanya. Ayat ini menyatakan seorang lelaki boleh berpoligami, kahwin 2, 3 ataupun 4. Cuma kalau kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka seorang pun sudah mencukupi. Okey. Jadi kemudiannya pada ayat 129, Allah Azza wa Jalla menyatakan وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. Dan kamu memang tidak dapat berlaku adil pun antara isteri-isteri kamu,
meskipun kamu bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Jadi di situlah yang menimbulkan konflik antara golongan yang menentang poligami. Dan ibu-ibu kena jelas ya, bila saya bincang benda ni, saya hanya bincang daripada sudut ilmiah. Bukannya saya nak bergurau-gurau soal poligami, tidak. Jadi ayat ini telah dikritik oleh golongan yang anti dengan, sebenarnya dia anti-Islam ataupun golongan feminis. Dia kata poligami ni ialah suatu hukum yang telah dimansuhkan. Ia hanya sesuai pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekarang tidak. Apalagi Islam telah meletakkan syarat keadilan. Kalau Islam letakkan syarat keadilan untuk berkahwin, sekarang ni mampu atau tidak kita berlaku adil? Jawabnya, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Ternyata kita tidak mampu pun berlaku adil kalangan isteri-isteri walau harastum, walaupun kita bersungguh-sungguh mahu melakukannya. Jadi inilah ayat yang kita nak kena bincangkan, ibu yang dirahmati Allah sekalian, supaya kita dapat melihat hukum Islam tu daripada sudut yang betul, bukannya daripada sudut kita nak bergurau-gurau soal perkahwinan ataupun soal poligami, ya. Saya rasa kita pergi ke yang itu dulu sebelum kita bincangkan soal dalam buku saya, iaitu melihat wajah bakal pasangan hidup. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, perkara yang pertama ialah kita perlu lihat mengapakah Allah Azza wa Jal menyatakan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap anak-anak perempuan yatim, apabila kamu berkahwin dengan mereka, maka kahwinlah dengan sesiapa pun yang kamu berkenan daripada perempuan lain. 2 atau 3 ataupun 4. Kuatnya bunyi mesin rumput. Sekejap, sekejap. Kena tutup pintu ke Ustaz? Tak dengar sangat. Kuat sangat bunyi. Saya terganggu sikit. Okey, dah jauh sikit. Jadi apa yang sebenarnya ibu-ibu faham dengan isu jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap anak-anak perempuan yatim? Ada tak ibu-ibu pernah dengar di mana-mana ulasan tentang perkara ini? Kak Liza? Maknanya kalau dia kesian, dia nak jaga anak-anak yatim tu, kena kahwini ibu mereka. Macam mana kalau dia nak jaga anak-anak yatim tu dengan lebih baik, maka kahwinilah ibu mereka tu. Oh, kahwinilah ibu-ibu mereka. Tapi kan ayat tu sebut kalau kamu takut tidak berlaku adil kepada anak-anak yatim, maka kahwinlah 2 atau 3 tempat. Macam tu ayat dia. Yang lain ada pandangan tak? Puan Syahira pun ada di sini. Ibu Asma, Kak Aisyah. Ibu Zaini pun ada. Okey. Jadi isunya begini sebenarnya. Antara dia ada dalam 2 sebab sebenarnya dalam cerita ni. Antara sebab dalam cerita ni ialah dulu-dulu anak yatim ni sebahagiannya mereka mewarisi harta yang banyak kalangan daripada ibu bapa mereka ataupun daripada bapa mereka. Jadi apabila bapa mereka meninggal ataupun kedua ibu bapa mereka meninggal, dalam keadaan mereka mewarisi harta yang banyak, maka ada sebahagian orang ni dia cenderung untuk memperisterikan anak yatim dengan tujuan untuk mengambil harta sebenarnya. Bukan dengan tujuan nak jaga anak yatim sangat, tapi dengan tujuan untuk membolot harta kekayaan yang dimiliki oleh anak yatim tersebut. Maka sebab itulah Allah Azza wa Jalla pun kata, kalau kamu takut tidak berlaku adil terhadap anak yatim, iaitu kalau kamu bimbang kamu kahwin dengan anak yatim ni dengan tujuan harta, lebih baik kamu kahwin dengan orang lain, 2 atau 3 atau 4, daripada kamu kahwin dengan orang lain dengan tujuan untuk menganiaya orang tersebut.
Tujuannya bukan kerana tujuan nak membina keluarga yang baik pun. Tetapi tujuannya untuk mengambil harta. Itu antara satu daripada dua sebab. Sebab yang kedua tu saya tak ingat dah sebab yang kedua tu macam mana. Tapi yang saya cerita ini yang biasanya yang popular yang ni lah. Okey, satu. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, kita kena tahu bahawasanya ada perbezaan perkataan yang digunakan dalam ayat ini. Yang pertama, wa in khiftum alla tuqsitu. Jika kamu bimbang tidak berlaku adil. Yang kedua, fa in khiftum alla ta'dilu. Maka jika kamu bimbang tidak berlaku adil. Okey. Yang ni pun walan tastati'u an ta'dilu. Dan kamu memang tidak dapat berlaku adil. Jadi di sini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mesti ada beza antara al-qist dengan al-adl. Dan perbezaan ini begitu ketara kalau kita perhatikan dalam suratul Hujurat misalnya. Okay, dalam surah Al-Hujurat. Okay, tengok Suratul Hujurat, Allah Azza wa Jalla sebut fa'in fa'at fa'aslihu bainahuma bil'adli wa aqsitu. Sekiranya mereka cenderung untuk berdamai, maka damaikanlah antara mereka berdua dengan dua nilai. Nilai yang pertama al-adl dan nilai yang kedua ialah al-qist. Okey. Kalau kita nak tengok terjemahan, kedua-duanya diterjemahkan sebagai keadilan. Tapi mesti ada perbezaan antara al-adl, keadilan, dengan al-qist, keadilan. Maka antara ulasan yang dibawakan oleh ulama' ialah, kalau mengikut Ar-Razi antaranya, al-adl ni kita fahamlah, keadilan ni kita mesti wad'u syai' fi mahallihi. Meletakkan sesuatu tu kena pada tempatnya, itulah yang dinamakan sebagai al-adl. Okey. Kalau orang tu layak dapat macam harta pusaka, adilnya orang lelaki dapat berapa, orang perempuan dapat berapa, adik-beradik dapat berapa, mak dapat berapa, ayah dapat berapa. Kemudiannya kalau berlaku sekian-sekian, macam mana pula, itu namanya al-adl. Wad'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu kena pada tempat dia. Kalau al-qist, dia beyond daripada al-adl itu. Iaitu kalau al-qist ini, kita damaikan dia dengan persaudaraan dalam Islam, iaitu kita mengajak mereka untuk mengingati Allah. Kamu kena ingat bahawa kita ni saudara dalam Islam. Maka kita janganlah bergaduh tentang perkara yang remeh-temeh. Kita mesti ingat apa tujuan akhir kehidupan kita. Dia memperingatkan seseorang itu dengan Allah Azza wa Jal. Itu namanya al-qist. Kembali pada yang tadi. Maka di sini Allah Azza wa Jal nak sebut. Wa in khiftum alla tuqsitu. Apabila kamu bimbang tidak dapat berlaku adil yang beyond daripada al-adl semata-mata. Ya, itu keadilan yang bukan melibatkan soal material semata-mata, bahkan melibatkan hati. Apalagi dalam ayat ini kan soalnya jangan kita mengguris perasaan anak yatim. Kahwin tu kononnya kerana cinta tapi sebenarnya kerana harta. Itu melibatkan hati. Jangan kita kahwin seseorang itu dengan tujuan untuk mendapat sesuatu di sebaliknya. Okay, sebab itu Allah Azza wa Jalla guna perkataan al-qist. Sedangkan ini pula isu al-adl. Jadi ia merupakan dua bentuk keadilan yang berbeza. Baik, sekarang ni kalau kita kembali kepada perbezaan antara ayat 3 dengan ayat 129, ayat 3 menyatakan jika kamu takut tidak berlaku adil kepada anak yatim, kahwinlah 2, 3 atau 4. Tapi kalau kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka seorang cukup ataupun adanya hamba. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala sebut kalau kamu takut tidak berlaku adil. Tapi dalam ayat 129, Allah Azza wa Jalla memang menyatakan kamu memang pasti tidak dapat berlaku adil kalangan isteri-isteri kamu. Jadi mana satu sebenarnya dia ada unsur percanggahan. Mula-mula Allah kata kalau kamu takut tidak berlaku adil, seorang. Artinya manusia tu boleh berlaku adil lagi. Tapi dalam ayat 129 terang-terangan menyatakan seseorang itu memang tidak mampu berlaku adil. Jadi dia macam ada kontradiks antara kedua-dua ayat ini. Ayat 3 dan juga ayat 129.
Maka ulama pun menjelaskan keadilan dalam ayat 3 dengan ayat 129 ni dua benda yang berbeza. Sekejap ya. Okey, kalau keadilan dalam ayat ketiga ni dia merujuk kepada keadilan daripada sudut material ataupun secara fizikalnya. Okey, jadi kalau sudut material tu okey, dia boleh bagi duit elok, dia boleh bagi apa-apalah secara fizikalnya secara baik, maka bolehlah. Manakala dalam ayat 129 dia nak menceritakan tentang keadilan daripada sudut kasih sayang, emosi tu memang tidak mampu dicapai. Jadi kamu memang tidak dapat berlaku adil daripada aspek emosi dan kasih sayang tu memang tak boleh. Jadi kalau kamu tidak dapat berlaku adil dalam bab itu, kata Allah Azza wa Jalla, fala tamilu kullal mail fatadharuha kal mu'allaqah. Oleh itu janganlah kamu cenderung dengan melampau kepada salah seorang daripada isteri sehingga kamu membiarkan isteri yang lain tu bagaikan tergantung di awang-awangan. Jadi kalau istilah kitanya gantung tidak bertali kan. Jadi saya nak ceritanya ada dua bentuk keadilan yang berbeza antara ayat 3 dengan ayat 129. Kalau ayat 3 tu keadilan daripada aspek fizikal atau material. Kalau ayat 129 tu keadilan daripada sudut emosi dan juga kasih sayang. Boleh jelas ke Kak Liza? Boleh Ustaz. Okey. Lepas tu ibu-ibu sekalian, kita nak kembali pada tajuk yang kita bahaskan ini ayat 3 dengan hanya mengambil ayat ini je. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Maka nikahilah mana-mana wanita yang kamu senangi. Okey. Minan nisa mana-mana wanita kan? Ma taba yang kamu senangi. Okey, kalau kita nak terjemahkan satu persatu lah ibu-ibu sekalian ya supaya kita dapat jelas tu. Fankihu maka nikahilah ma taba apa-apa yang menyenangkan lakum untukmu minan nisa kalangan wanita. Baik. Jadi toba-toba tu yang biasa kita sebut tayyib tu lah. Kan Madinatul Munawwarah sebelum dinamakan sebagai Al-Madinah, Nabi SAW namakan dia sebagai Darut Taibah, bumi yang baik. Dan kita pun biasa mendengarkan ayat Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba. Makanlah apa yang dirizkikan oleh Allah kepadamu daripada makanan yang halal, makanan yang tayyib. Malaikat pun akan mempersilakan kita masuk ke dalam syurga nanti. Malaikat menyatakan, Salamun alaikum tibtum. Tibtum, alangkah kamu ni baik orangnya. Jadi tauba ni yang baik, yang menyenangkan, yang memberikan kita ketenangan, ya itu tauba. Jadi nikahilah mana-mana yang menyenangkan untukmu kalangan wanita. Maka di sini ulama pun kata macam mana. Itu antara ini disebutkan dalam kitab Al-Iqlil fi Istinbati Tanzil. Kita pastilah mahu menikahi seseorang yang boleh menyenangkan hati kita. Lelaki ataupun perempuan kan. Antara kaedah untuk menilai kebaikan seseorang dan menilai adakah bakal pasangan kita tersebut boleh menyenangkan hati. Kita dibenarkan untuk melihat wajah bakal pasangan kita terlebih dahulu. Inilah mesej yang mahu disampaikan dalam ayat ini. Sebab itu saya pun study jugalah berkenaan dengan tafsir ulama tentang ayat-ayat sebegini rupa. Jadi dia punya kesimpulan akhir yang dibawakan oleh ulama ni sangat menarik ibu-ibu sekalian. Iaitu hak yang diberikan kepada orang lelaki sama juga dengan hak yang diberikan pada orang perempuan. Artinya kalau orang lelaki diberikan hak, biasakan kita dengar hadis. Orang lelaki boleh tengok orang perempuan dulu daripada sudut muka dia, tangan dia untuk dia membuat penilaian. Dan ulama pun menyatakan perkara yang sama. Kaum wanita juga boleh melihat orang lelaki terlebih dahulu. Dan itu hak mereka. Jadi artinya dengan melihat wajah tu dia boleh memberikan seseorang itu berfikir dan menilai. Sesuai ataupun tidak sesuai. Ya. Jadi ini disebutkan sendiri dalam Al-Quran. Bukannya dalam hadis Nabi SAW semata-mata. Jadi kalau kita kata wajah ni tidak ada apa-apa, kita hanya melihat pada hati, sebenarnya itu salah. Kerana konsep dia, kebaikan dalam hati itu dia terpancar melalui wajah. Dan kita dapati ramai je orang yang kita, dia rasa je, saya tak kata orang yang kata.
Dia rasa dia tak, dia biasa-biasa je, lelaki ke ataupun wanita, dia rasa dia biasa je. Tapi pada pandangan orang, dia merasakan sesuatu yang istimewa ada pada orang tersebut kerana iman dan juga akhlak dia yang terpancar pada wajah dia. Kalau kita bincang dalam satu istilah tu, dia panggil istilah al-iqtibas. Al-iqtibas ni artinya kebaikan seseorang itu terpancar pada wajah dan akhlak dia. Sama juga dengan keburukan seseorang itu terpancar pada wajah dan akhlak dia. Menyebabkan seseorang tu bila tengok muka je, dia dapat cam dah. Orang ni okey ke tak okey dengan dia. Orang ni boleh menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Orang ini boleh memberikan manfaat ataupun tidak boleh memberi manfaat. Khususnya pada pandangan dan hemat orang-orang yang soleh. Kalau orang yang tidak soleh, penilaiannya lain lah. Tapi kalau orang soleh, dia dapat menilai dengan wajah atas bantuan daripada Allah Azza wa Jalla. Mungkin berkat dia solat istikharah, mungkin berkat dia bermesyuarah, mungkin berkat dia bertanyakan pandangan-pandangan orang yang lebih mengetahui tentang perkara tersebut. Ya. Okey, jadi begitu. Jadi itu ayat fankihu ma tabalakum minan nisa. Okey, itu bab yang ketiga. Bab yang keempat iaitu pada ayat 11 surah An-Nisa. Okey, ayat 11 surah An-Nisa. Boleh saya berhenti sekejap ya? Kak Liza bagi saya masa sekejap minit 2 minit boleh tak? Boleh Ustaz. Okey. Kelas. Okey, sorry. Saya sambung kelas balik. Okey, sekarang ni kita lihat ayat 11 pula. Ayat 11 ni ayat yang panjang lah. Dan sebenarnya surah An-Nisa ni dia termasuk surah yang sukar untuk dihafal sebenarnya. Tambah-tambah kalau melibatkan ayat harta pusaka ni. Pada ayat 11, pada ayat 12. Oh ni kalau macam Kak Liza atau sesiapa dapat hafal ayat 11 dan 12. Dalam tempoh sehari ni kira hebat lah. Ya, dengan faktor usia kita sekarang ni. Kira hebat lah. Hafal dan ingat lah. Kalau bukan sekadar hafal dan boleh ingat ayat ni kira kerana ia melibatkan soal harta pusaka satu dan ayat dia sedikit berbelit-belit untuk disusun dia punya cerita dia tu. Okey, tapi kita hanya lihat pada poin yang pertama je. Yusikumullahu fi auladikum.
Allah Azza wa Jalla sentiasa memberikan wasiat berkenaan dengan pembahagian harta pusaka ini untuk anak-anakmu. Okey. Dan saya letakkan benda ni dalam tajuk nilai anak kandung dalam pewarisan harta. Baik. Pertamanya, kalau ibu-ibu lihat dalam ayat ini, dia ada beberapa perkataan wasiat disebutkan. Satu, yusikum. Kita tengok di sini. Okey, lebih jelas sikit. Satu, yusikum. Kemudiannya kita jumpa dengan ayat mana ya? Mim ba'di wasiyatin yusi. Kemudian sini sini lagi banyaklah mim ba'di wasiyatin. Kemudiannya mim ba'di wasiyatin tusuna. Ni wasiyatin yusina, wasiyatin tusuna, wasiyatin yusa. Inilah memang agak berbelit-belit lah nak boleh faham benda ni ya. Ibu yang dirahmati Allah, jadi kata Allah Azza wa Jal, yusikumullahu fi auladikum. Allah Ta'ala berikan wasiat tentang anak-anakmu. Jadi anak-anak dalam ayat ini disebut dengan lafaz al-aulad, bukannya al-abna. Dan di sini sebenarnya ada beza antara al-aulad dengan al-abna. Dia point dia begini, ibu-ibu sekalian ya. Siapa boleh catatlah. Siapa yang boleh catat ya. Pertamanya, kalau kita sebut al-abna, abna ni anak-anak, maka kalau ayah kita panggil abun, ummun, abun, ummun, abna. Itu dia punya regu dia. Abun, ummun, abna. Okey. Tapi kalau anak tu kita panggil walad. Kita panggil walad ataupun aulad. Aulad ni anak-anak. Kalau walad seorang anak kan. Kalau kita panggil walad, maka ayahnya walid, maknya walidah. Itu regu dia. Walid, ayah, walidah, emak. Dan satu lagi anaknya walad ataupun aulad. Tapi kita orang Melayu ni kodanya. Kadang-kadang kita tanya ayah panggil apa? Walid, mak, umi. Walid dengan umi. Dia sebenarnya kurang tepat lah. Tapi itu hanya daripada sudut istilah. Sudut panggilan kita sebenarnya tak ada masalah pun. Kalau ayah panggil daddy, mak panggil umi pun tak ada isu pun. Okay. Jadi sekarang ni, adakah daddy tu dah ada kaitan dengan walid? Walidi, walidi, didi, daddy. Gitu ke? Entahlah ibu-ibu sekalian. Okay. Jadi kalau abna, dia boleh jadi anak kandung, dia boleh jadi anak angkat, dia boleh jadi anak susuan. Dia boleh jadi semua tu. Dia boleh jadi anak saudara pun boleh juga abna. Tapi kalau auladikum, ia asal daripada perkataan al-wiladah. Al-wiladah ni kan biasa kita dengar darah wiladah, darah beranak. Ya, darah beranak. Jadi auladikum ni memang anak kandung. Jadi Allah Azza wa Jalla sebut, yusikumullahu fi auladikum. Allah Azza wa Jalla sentiasa memberikan wasiat tentang anak-anak kandung. Jadi bukannya anak angkat ke, bukannya anak susuan. Dan anak saudara pun ada kaitan darah. Itu pun anak saudara boleh mewarisi harta pusaka sekiranya yang ni tak ada keluarga siapa dah. Dia memang seorang-seorang dia je. Dia tak ada keluarga. Barulah harta itu boleh mengalir kepada anak-anak saudara. Baik, perinciannya saya tak pandai lah. Kembali pada poin tadi, saya terlepas, saya nak ulas sedikit lagi tentang fankihu ma tabalakum minan nisa ni. Ada satu kali itulah saya tertengok satu video. Seorang perempuan ni lah dia berkongsi apa faktor seorang lelaki ni dia milih pasangan hidup. Dia ceritalah orang lelaki ni dia pilih pasangan hidup ni dia lihat kepada 3 perkara. Dia tengok pada muka yang boleh senanglah sedap mata memandang katanya. Kemudiannya dia tengok pada kerjaya ke ataupun apa penampilan saya lupa dah. Dan dia tengok pada history. Okay. Jadi dan saya terbaca juga dalam komen kata, ini pandangan orang perempuan terhadap orang lelaki, bukan pandangan orang lelaki itu sendiri. Macam mana pula orang perempuan boleh tahu orang lelaki memilih macam mana? Betul juga kata komen-komen tu kan. Jadi sebenarnya saya nak sebut satu perkara je, ibu-ibu sekalian. Orang lelaki memang memilih pada rupa. Tapi silap kalau dikatakan orang lelaki memilih pada rupa daripada sudut cantik.
Dia bukan begitu. Saya pun dah biasa tengok, kita pun dah jumpa ramai orang, kenapa dia kahwin dengan kawan ni, rasanya macam dia handsome, kawan ni tak berapa cantik. Jadi kita pun faham satu benda, iaitu cantik itu ialah benda yang subjektif. Kita takkan sama perasaan kita. Okay. Tapi ada satu benda, rupa tu ialah rupa yang saya sebutkan tadi lah. Dia terpancar melalui akhlak yang baik. Dia akhlak yang baik. Saya rasa kita semua jumpa orang yang nampak comel tapi kita tak berkenan pun. Kerana apa? Kerana akhlaknya kurang baik. Okay. Kita jumpa dengan orang yang dia kata, saya tak kata ya. Bukan orang lain kata, dia kata dia biasa-biasa aja. Okay. Tapi kita berkenan kerana akhlak dia yang baik. Jadi sebenarnya akhlak tu yang memainkan peranan penting. Itu satu. Tapi nombor satu, kenapa seseorang lelaki memilih seorang wanita sebagai teman hidup? Sebenarnya kerana dia merasakan itulah orang yang boleh memahami diri dia. Jadi kalau orang tu dia rasa boleh memahami diri dia, maka orang itulah yang akan dijadikan isteri dia. Dan saya pun begitu, saya memilih siapakah orang yang boleh memahami saya, boleh backup kelemahan-kelemahan saya, maka orang itulah saya pilih sebagai isteri. Saya kira bukan saya saja, bahkan mana-mana orang pun, yang pertama yang akan dipilih ialah orang yang sefahaman dengan dia. Boleh sekufu, kita katakan istilah yang ininya, al-kufu'ah, al-kafa'ah, yang ni sekufu dengan dia. Daripada sudut pemikiran, daripada sudut cara hidup, daripada sudut tindakan, dan maknanya dia boleh membantu kita apabila kita memerlukan, dia boleh menenangkan kita bila dalam kesedihan. Sebagai contoh, ini sebenarnya orang yang paling penting. Jadi kalau kita kata orang lelaki ni pilih dahi licin ke, pilih orang comel saja, itu sebenarnya satu tafsiran yang silap. Mungkin ada orang begitu, tapi saya lihat kawan-kawan saya kebanyakannya tidak begitu. Kita memilih orang yang lebih sesuai dengan kehidupan kita. Baik. Jadi minta maaf saya situ tadi. Dan sebagai penjelasan pada isu anak tadi, okay, sekarang ni jom kita senaraikan sedikit anak-anak yang mempunyai hubungan yang rapat dengan kita, ya. Siapakah anak-anak yang mempunyai hubungan yang rapat dengan kita? Jom ibu-ibu tolong senaraikan anak-anak. Satu, saya bagi contoh ya, anak kandung. Okay, dua. Anak saudara. Anak saudara, memang disebutkan dalam surah An-Nur. Okay, lagi? Anak tiri, anak susuan. Anak tiri, anak susuan. Ada lagi tak? Ada lagi ni Kak Liza. Okay. Anak angkat. Tapi bukan anak-anak angkat yang terhasil melalui program, ya. Anak angkat yang memang dijaga melalui kecil lagi. Jadi setengah orang kan dia ambil anak dari anak orang Indonesia. Mak dia pun dah ke mana, entah ayahnya pun dah ke mana. Maka dia ambil lah anak Indonesia tu dia jaga. Ada saya jumpa orang macam tu. Sepupu saya sendiri pun dah kahwin dalam beberapa tahun tak ada anak. Dia ambil tindakan segera. Dia terus ambil anak angkat. Dan anak-anak angkat dia tu pun dah usia dalam 2 tahun kot. Ya, jadi cuma isunya dia kena jadikan anak angkat tu sebagai susuan lah. Kalau dia tak dapat menyusukan anak dia, okay, kalau anak tu perempuan lah, sepupu saya tu perempuan, anak dia perempuan, maka kalau dia tak dapat menyusukan anak dia, dia kena adjust adik-beradik, suami dia menyusukan. Supaya anak perempuan dia tadi jatuh pangkat anak saudara kepada suami dia. Maka tak ada masalah aurat di situ kan. Jadi kita nak kena bagi halal hubungan tu. Kalau tak susah nanti. Bila dah besar. Okay. Jadi cuma yang paling tinggi kedudukannya ialah anak kandung dan anak susuan. Ini yang paling tinggi kedudukan. Barulah jatuh kepada anak tiri sebenarnya. Cuma saya tak ikut urutan yang betul tu ya. Kena betulkan balik. Okay, kita betulkan dulu. Nombor 1 anak kandung. Kedua anak susuan. Ketiga anak tiri. Keempat anak saudara. Kemudiannya barulah anak angkat. Ya? Ataupun anak angkat dulu. Anak angkat dulu kan. Daripada anak saudara.
Sebab anak angkat tu yang kita memang jaga dari kecil lah. Anak angkat yang memang dijaga dari kecil. So anak angkat ni lebih tinggi daripada anak saudara. Tak apalah ibu-ibu sekalian, pandai-pandailah ibu-ibu. Saya pun tak tahu mana satu. Kedudukan anak angkat ni rasanya mungkin nombor 2 ataupun mungkin nombor 3. Nombor 2 kot anak angkat ni Wallahualam. Anak angkat yang memang betul kita jaga dari kecil Okay. Jadi ini bukan ikut urutan. Kalau ibu, kalau ibu bapa, ikut urutannya siapa ibu bapa? Nombor 1, kandung. Kedua, Ibu. susuan kan? Ibu susuan, ibu Susuan ataupun angkat lah. Okey. ibu tiri, ibu angkat semua tu Ustaz. Ibu susuan dan ibu angkat tu saya keliru mana satu lebih tinggi. Mungkin ibu angkat lagi tinggi kot. Tapi kalau ibu angkat tu pun ibu susuan, lagi baguslah kan? Okey. Yang kelima, apa lagi tak? Ibu dan bapa, mertua. Mertua ke mentua Mentua kan? Mentua. Okey, baik. Jadi kedudukan ibu bapa mentua pun lebih kurang dengan kedudukan ibu bapa kandung. Dan apabila kita berkahwin dengan seorang, maka ibu bapa kandung tu dia sampai bila-bila pun dah mahram kan? Sampai bila-bila kan mahram kan? Jadi maknanya tinggilah kedudukan sebenarnya ibu bapa mentua sebenarnya. Tapi ada batas. Apapun ibu bapa kandung ni dia tidak ada batas. Ada batas juga tapi dia paling tinggi. Yang lain tu dah ada batas dia. Okey, baik. Yang ketiga, ibu-ibu sekalian, kita tengok muka surat yang selepas itu, bab yang kelima, tidak perlu menunggu malaikat datang memberikan amaran. Jadi ceritanya ialah pada ayat yang ke-29. Ya. Ayat 29, kata Allah Azza wa Jal, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu makan atau gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang batil. Illa an takuna tijaratan an taradim minkum, kecuali melalui jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka antara kamu. Wala taqtulu anfusakum, jangan kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah terhadap kamu amat-amat mengasihi. Baik. Ibu-ibu yang saya kasihi sekalian, dalam ayat ini, pertamanya kita tengok kenapa Allah Azza wa Jal guna perkataan la taqulu. Dan kita pun guna makan rasuah, makan harta riba, makan harta secara batil. Kita guna perkataan makan. Bukannya guna. Sepatutnya guna kan, menggunakan harta. Tapi kita ataupun berbelanja harta yang haram. Tapi kita kata makan harta haram. Kerana makan ini satunya kerana biasanya duit-duit itu digunakan untuk membeli makanan. Dan bila digunakan untuk membeli juga barang lain. Tapi kalau makanan itu dia masuk dalam badan kita, dia jadi darah daging kita. Jadi mana-mana daging yang tumbuh kerana benda yang haram, fannaru aula biha, nerakalah lebih utama untuk dia. Satu. Yang keduanya, makan itu menunjukkan benda yang sungguh-sungguh. Bila kita makan, benda itu masuk dalam badan kita. Ia simbolik kepada orang yang menggunakan harta itu pada jalan yang tak betul tadi kan. Dia ambil jalan harta daripada jalan yang tak betul. Jadi ibaratnya macam orang makan, dia makan terus masuk dalam mulut dia. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kecuali kalau kita mendapatkan harta tersebut ataupun menggunakan harta tersebut melalui jalan perniagaan yang kita redha antara satu sama lain, antara minkum. Sebab itu sebahagian ulama fiqh menyatakan perniagaan ini dia tidak memerlukan akad pun. Dulu kan kita kan biasa membeli, kita kata saya jual, saya beli. Saya dulu tak faham sebenarnya dulu-dulu lah sekecil. Okey, saya jual. Memanglah cik jual. Lepas tu saya nak kata apa, saya pun pening dulu-dulu lah sekecil. Oh, baru faham itu akad rupa-rupanya. Sama juga bila saya pergi kedai, bila kita dah belajar atas daripada sekolah menengah, masuk ke universiti, kita pergi kedai yang tanya, nak makan ke nak bungkus? Saya pun pening, apa istilah dia? Kalau aku bungkus pun aku makan juga. Kenapa dia tanya nak makan ke nak bungkus? Nah, baru faham, oh makan di situ. Bungkus tu makan kat rumah atau makan kat asrama. Oh macam tu. Istilah-istilah lah.
Okay, sekarang ni, tapi sebagian ulama macam ulama Hanafi menyatakan tidak wajib pun kita nak akad-akad pembelian ni. Kerana apa? Kerana yang pentingnya redha. Sebab itulah kalau sebagai contoh, kita beli makanan, kita beli makanan, sepatutnya kita bayar sebelum makan. Sebelum jadi hak kita, makanan tu nak jadi hak kita. Sebelum dia jadi hak kita, masuk dalam perut kita, kita kena bayar dulu. Barulah boleh, barulah makanan tu jadi hak kita dan masuk dalam perut kita. Bila kita tak bayar lagi, macam mana makanan tu jadi hak kita? Kita tak bayar lagi. Dan macam mana kita nak masukkan makanan tu dalam perut kita? Dia belum jadi hak kita. Okay. Tapi kan ada konsep redha antara dia minkum. Jadi kadang-kadang pergi kedai tu, okey berapa cik? Makan dulu. Bayar kemudian. Pula orang tengah semangat nak bayar ni, dia suruh makan dulu. Okey, tak apalah, makanlah dulu. Kita bimbang, kita terlupa tu. Okey, rupa-rupanya sekerana dia tak nak serabut. Di cashier dia nak serabut, nanti orang datang, orang kira lah makanan tu. Okey, rupanya begitu. Jadi redha, dia dah redha dah, tak apa, makan dulu. Bayar kemudian. Okey. Kemudian kita pun pergi ke vendor machine, kita pun beli. Adakah konsep akad dengan vendor machine ni ataupun tiba-tiba vendor machine tu keluar perkataan, saya jual. Adakah kita kena jawab, saya beli kalau dia keluar pun? Dia bukan faham pun. Jadi dah redha, masukkan duit, keluarlah air itu, keluarlah makanan, boleh makan, boleh minum. Tanpa memerlukan akad. Itu namanya redha. Okay, baik. Itu sebagai tambahan lah. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala bagi peringatan pada orang beriman, jangan makan harta secara batil. Okay, sebelum kita kupas, apakah makan harta secara batil? Makan harta secara batil. Saja saya nak buat aktiviti dengan ibu-ibu sekalian ni. Okay. Apa dia ibu-ibu sekalian makan harta secara batil? Contohnya, saya bagi satu, rasuah. Yang kedua? Menipu. Menipu. Okey, orang lain pula. Yang ketiga? Riba. 4, mencuri. Okey. Ini yang memang deep Puan Aisyah, iaitu scam. Lagi? Apa dia Ibu Asmah? Pompak. Makan harta anak yatim. Alamak, banyak pula. Makan harta anak yatim. Okey, apa lagi? Judi. Judi. Allah, terlupa buat judi. Jual benda haram kan? Jual benda haram. Okey, lagi? Yang besar, yang melibatkan skala besar, apa dia? Hutang. Okey, hutang. Hutang tu dia lebih pada scam kan? Riba dah sebut. Ambil harta bukan hak faraid kita. Ambil harta orang. Rampas. Okey. Rampas akad jamilah. Makan, ambil hak orang. Kalau skala besar apa dia? Yang betul-betul besar ni. Yang boleh menyusahkan negara. Pecah amanah, okey. Alamak, dah saya tertekan dah. Rasuah dah. Apa dia Kak? Rasuah tak ada tulis dah. Rasuah dah tulis dah. Guna harta wakaf. Okey. Satu yang saya terlepas dah tulis tu. Dah terlepas di atas sana. Saya copy balik jap. Macam mana nak copy balik ni? Okey. Apa dia satu lagi? Saya dah terfikir, dah lupa pula dah. Satu lagi ialah Astaghfirullahalazim. Ni melibatkan tender ataupun projek. Okey, maknanya kita buat tipu dalam tender lah. Ataupun kita tidak melalui jalan yang betul, kita menggunakan kabel contohnya kan, padahal kita tak ada kelayakan. Jadi itu tender, kita tipu dalam tender, sepatutnya harganya contohlah, kita buat yang contoh simple. Kita kena sediakan tender makanan, sepatutnya harga kuih tu, sekarang ni kuih yang kecil pun paling tinggi saya jumpa lah harganya 70 sen. Kuih bom tu yang saya suka tu kecil je, 70 sen harga sekarang. Aduh, mahalnya. Okay. Tiba-tiba kita buat RM1.50 harga satu kuih. Padahal paling tinggi pun 70 sen, 80 sen. Kita buat RM1.50. Oh, mahal tu. Yang kita up, kita markup dalam tender kita tu. Ataupun apa lagi kalau tender tu melibatkan tender membina bangunan-bangunan besar kerajaan.
bangunan hospital ke, ataupun melibatkan stadium ke, ataupun melibatkan pembinaan rumah ke, ataupun lain-lain, ini semua. Termasuklah kadang-kadang melalui jalan yang halal. Melalui jalan yang halal, kita open tender, kita memang layak. Kita memang lalu jalan halal pun, tak ada tipu apa pun, tapi ia salah juga dalam agama. Apa dia, ibu-ibu sekalian? Cara kita memang dah halal, kita dah lepas semua proses, tapi sebenarnya dalam agama tak suka benda tu. Okay. Apa contohnya ibu-ibu sekalian? Ada tak Kak Niza? Tak sure macam mana Ustaz? Semuanya halal, prosesnya halal, tapi agama kita tak suka benda tu. Orang ramai pun tak suka. Benda. Tak tahu Ustaz, tak boleh fikir. Kena ugut, bukan. Iaitu, kita dapat tender, kita dah dapat projek untuk buat perumahan. Lalu kita pun pergilah tarah bukit mana-mana, tebang pokok, semata-mata nak buat perumahan. Jadi menebang pokok untuk membuat perumahan tu secara... Perosakan sekitar. Yes, pencemaran tu. Merosakkan bumi. Rakus. Kerakusan pemaju ni luar biasa. Di tempat saya ni pun ada lagi ni. Dah tebang pokok lagi ni. Aduh, nak buat lagi. Dia bina satu perumahan atas bukit sikit. Buat. Sampaikan babi-babi hutan ni, ular, monyet-monyet dah mula serang ke rumah kejiranan lama. Kesian orang sana. Ularnya pun takutlah sekarang ni. Kerana buat projek perumahan baru. Okay. Kemudiannya dia nak buat lagi. Dia nak ada, saya tak tahu kat mana. Tapi kawasan-kawasan sinilah yang dia nak habis kawasan golf tu dia nak bina perumahan. Penduduk dah kutip. Inilah tantangan. Tapi saya harap adalah satu gerakan yang lebih kuat untuk menentang benda ni. Halal, memang halal. Memang dah ada lepas semua projek semua betul halal. Tapi adakah agama kita menyukai benda tu, merosakkan bumi? Jadi inilah ibu-ibu sekalian, ya Allah, bumi kita ni dah dalam keadaan. Bumi kita sekarang ni bukan pemanasan global. Orang dah umum di PBB dalam pertemuan yang lepas, tapi dalam 2-3 bulan ni lah. Ada orang sebut sekarang ni dunia kita dah lepas dah daripada pemanasan global, masuk ke satu era yang menakutkan, namanya pendidihan global. Bumi ni dah mendidih dah menggelegak dah. Kita pun dah tahu lama dah cerita pasal beberapa iceberg di kutub dah mula mencair. Sedangkan itu, kutub utara dan kutub selatan adalah peti ais bagi bumi. Bila peti ais dah hilang sejuk, macam mana dia nak jaga bumi ni? Inilah ya Allah melampaunya kerakusan manusia ni, luar biasa rakusnya. Kalau tak bagi, dia buat penerbangan secara haram. Inilah takut sangat-sangat. Sampai saat pagi tadi saya dah terfikir seorang, aku ni kalau kaya aku beli tanah 2-3 ekar, aku nak tanam pokok balak semuanya. Bukan untuk perniagaan, supaya dapat jaga bumi je. Memperbanyakkan pokok balak. Dan memang ada perjuangan sebahagian orang kan, yang dia ada di mana, ya di Turki ataupun di mana, dia berjaya menanam 1 juta pokok. Dia buat sikit, 1 juta pokok dia tanam. Semata-mata cinta kepada bumi. Dan kita tahu, kata Allah Azza wa Jal, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah Azza wa Jal menjadikan kita ni daripada bumi, dengan tujuan supaya kita menjaga bumi. Jadi itulah. Betul lah, bila haiwan ni dah hilang habitat dia akan seranglah tempat lain. Itulah ya Allah. Betul Kak Jamila ya. Kak Jamila orang engineer, dia tahulah benda-benda macam ni. Okey. Baik, ibu-ibu dirahmati Allah, kembali pada cerita tadi, Qadhi Shuraih pun dia tanyalah. Dia tanya orang-orang yang ada sekeliling dia. Wahai sahabat-sahabatku, apa pandanganmu? Kalau malaikat datang kepadamu membawakan wahyu daripada langit dan dengar sayap malaikat. Dengar sayap malaikat ni turun ke muka bumi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan harta kalangan kamu secara batil, kecuali melalui perniagaan. Agak-agaknya orang berani tak lagi nak langgar perintah malaikat tu.
Mesti tak berani. Orang pakai kata tak berani. Demi Allah, kami akan berhenti. Kami tak akan makan harta orang secara batil lagi. Kerana malaikat sendiri turun, dah bunyi kepak malaikat yang begitu hebat ni, dalam keadaan yang begitu wow, menakutkan, menggerunkan. Jadi malaikat kata, jangan makan harta secara batil. Orang pun pakai respon pada persoalan Qadhi Shuraih. Demi Allah, kami pasti tidak akan buat lagi. Lalu kata Qadhi Shuraih, sebenarnya Nabi Muhammad SAW sebaik-baik manusia. Sebenarnya semulia-mulia malaikat Allah namanya Jibril alaihissalam telah turun kepada manusia yang terbaiknya namanya Nabi Muhammad SAW, telah menerangkan kepada kita semua jangan makan harta secara batil. Kenapa kita tak nak berhenti? Kenapa kita ni suka tunggu malaikat turun betul-betul baru kita nak berhenti? Padahal malaikat dah turun dah cerita dah kepada Nabi kita. Dan Nabi kita tu lebih mulia pun daripada sekalian malaikat. Kenapa kita tak nak dengar cerita Nabi SAW? Kita nak juga tunggu benda-benda yang happening macam tu baru kita nak melakukan perubahan. Tak boleh. Itu kata Qadhi Shuraih. Bila benda ajaib datang je baru nak berubah. Bila benda pelik berlaku je baru nak berubah. Sampai bila kita nak jadi macam tu? Bila dah gempa bumi berlaku di Malaysia, adakah baru kita nak berhenti yang projek-projek perumahan yang bukan-bukan tu? Kenapa kita tak sediakan takwa? Takwa kan ada dua, takwa dunia dan takwa akhirat. Takwa dunia bererti meninggalkan segala perbuatan yang boleh mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla kepada bumi kita ni. Kenapa kita tak nak berhenti? Inilah yang berlaku ibu-ibu sekalian, cukup membimbangkan kerakusan manusia ni. Dan mereka ni bila nak kena, panggil apa dalam bahasa kitanya, sudah terhantuk baru tengadah. Dah terhantuk baru nak berhati-hati. Orang hati-hati dari awal lagi sebelum kena terhantuk tu. Tapi kerana nafsu, kerakusan, merasakan dunia ini, kerana merasakan dia boleh hidup dalam tempoh masa yang lama, dia pun sanggup melakukan benda-benda yang menyusahkan. Dan sedangkan dia tak sedar bahawa malaikat menunggu masa je arahan daripada Allah Azza wa Jal untuk membinasakan bumi ini. Jadi tapi itulah perubahan tu tetap tidak berlaku kerana duit. Ibu-ibu sekalian, kalaulah ibu-ibu dapat duit 1 juta. 1 juta ni sebenarnya sikit je. Bagi kalau kita khayal balik, kalau saya dapat 1 juta tak cukup. Tak cukup. Kerana bila saya dapat 1 juta, saya akan beli rumah 1 juta lebih. Saya bayar sikit, kemudian saya buat pinjaman lah. Dan duit ada 1 juta. Dan rumah sekarang pun harga ganas-ganas. Luar biasa harganya. 1 juta pun kadang-kadang rumah tak besar sangat. Okey, katakanlah saya dapat 10 juta pula. Kalau saya dapat 10 juta pun tak cukup juga. Dia sekarang ni, dengan saya Zuhairi yang duit tak berapa banyak ni, mungkin saya fikir 10 juta tu banyak. Tapi once saya ada 1 juta, kalau saya ada 1 juta, 10 juta bagi saya tak cukup pun. Dan bila saya ada 10 juta, 100 juta pun bagi saya tak cukup. Kerana keinginan kita, nafsu kita makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Betul kata Nabi SAW, kalau orang tu ada segunung emas, dia nak cari lagi gunung emas yang lain. Dia tak cukup lagi. Dan dia nak tambah sampai bila? Sampai bila? Alhaakumut takasur. Memperbanyakkan harta benda ni betul-betul melekakan kita. Betul-betul membuatkan kita rambang mata. Betul-betul membuatkan kita ni gila dibuatnya. Sampai kita dah tua pun nak gila harta lagi. Subhanallah, saya pun tak faham, dah tua, dah berjalan pun tak larat, tapi sanggup lagi menindas rakyat, sanggup lagi duduk dapatkan projek dengan cara yang tak betul, semata-mata untuk mengayakan diri sendiri dan juga anak cucu. Pelik ibu-ibu sekalian, sangat-sangat pelik. Jadi ini benda yang menakutkan ya, benda yang sangat-sangat menakutkan. Dan kita ingat baliklah apa yang dipesan oleh Al-Qadhi Shuraih, hati-hati. Malaikat yang terbaik dah bagi nasihat dah. Nabi pun dah sampai pesan. Ya. Dan satu lagi sebagai penutupnya ibu-ibu sekalian. Kata Allah Azza wa Jalla, kita tengok ayat 30 tu. Wa man yaf'al zalika udwanan wa zulman. Dan sesiapa. Terima kasih banyak Kak, saya baca Kak sebut tu. Seandainya seorang anak Adam memiliki 1 lembah emas, tentu ia menginginkan 2 lembah yang lainnya. Dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya berasa puas. Selain tanah, mati baru dia nak rasa menyesal. Dan Allah Ta'ala menerima taubat orang-orang yang bertaubat.
Saya hari tu anak kawan saya duduk hospital dah lama dah ibu-ibu sekalian. Saya sedih sangat. Pertamanya saya nak bercerita sikit. Jadi kawan saya ni anak dia masuk hospital saya tak tahu. Dan dah dalam beberapa minggu masuk baru saya tahu dia sebenarnya anak dia tu thalassemia. Dan nak buat pembedahan melibatkan tulang sumsum dia tu. Tapi lama masanya. Kena duduk hospital tu lama lepas dan dah buat operation dah buat. Tapi kena duduk dalam hospital untuk pengawalan dan kemudiannya anak dia tak boleh belajar dalam tempoh setahun. Jadi saya pun sedih, ya Allah, anak dia seorang lagi duduk dengan dia, anak dia yang seorang lagi pun dah mula kemurungan kadang-kadang kerana teringat si mak. Mak dia cuti bekerja tanpa gaji untuk jaga anak di hospital. Kawan saya ni pun bukan orang berduit sangat pun. Saya rasa adalah gaji dia dalam sekitar 2,000 macam tu lah gaji dia. Dengan kehidupan dia di Makelang ni. Jadi ibu-ibu sekalian, saya pun nak fikir balik, aku ni nak memberi ke tak memberi? Nak beri ke tak nak beri? Sekadar RM10 tu, kita tak fikirlah. Cuma nak bagi yang jumlah lebih banyak lagi. Saya nak fikir balik, senang je poin saya nak mengubah hati saya ni. Dalam keadaan kita memang tak ada duit. Saya bukanlah orang senang. Duit kita pun nak kena agih kepada pengajian anak, pada kereta, pada rumah, kepada takaful. Macam-macam benda yang kita nak kena selesaikan. Tapi macam mana saya nak pujuk hati saya supaya saya boleh memberi kepada kawan saya ni, saya kata, kalaulah anak saya berada di tempat dia, apa perasaan saya? Dan tak bolehkah saya anggap anak dia tu sebagai anak saya sendiri? Dan lagipun anak dia tu yang nama Mujahid tu memang saya suka main dengan dia. Dia pun suka kawan dengan kita. Umur dalam 9 tahun ke 10 tahun. Kita pun suka usik-usik dia. Jadi sekarang ni saya duk fikir panjang, tak boleh. Anak kawan aku, anak aku juga. Kalaulah aku berada di tempat dia, tak ada duit sangat, aku pun mesti mengharapkan ada kawan-kawan yang menghulurkan bantuan tanpa meminta. Jadi itulah mubat, kita pun bagilah sejumlah duit supaya dengan itu kita dapat meringankan beban dia dengan harapan Allah Ta'ala boleh menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan. Kita bukan nak balasan balik. La nuridu minkum jaza'an wala syukura. Kita tak harap pun balasan balik, kita tak harapkan pun ucapan terima kasih. Yang kita harapkan keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kembali pada ayat 30, wa man yaf'al dzalika 'udwanan wa zulma, dan sesiapa berbuat demikian dengan menceroboh dan aniaya, fasawfa nuslihi nara, kami akan masukkan dia ke dalam api neraka. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, kata Allah itu mudah je bagi Allah nak masukkan orang jahat ni dalam neraka. Sebab itulah kita kena sedar ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, supaya macam mana kita nak wujudkan budaya nasihat menasihati antara satu sama lain. Dengan itu pemimpin tidak rakus. Mungkin kadang-kadang pemimpin tidak rakus, tetapi pemaju-pemaju, pembuat-pembuat projek ni yang terlalu rakus. Bukan sahaja pembuat-pembuat projek, masyarakat kita pun supaya tidak terlalu rakus, sehingga kan kerana sanggup bergaduh adik-beradik, kerana semata-mata untuk mendapatkan harta, pusaka sebagai contoh, na'udzubillah min zalik. Semoga Allah selamatkan kita semua. Saya berhenti di sini. Memandangkan ada sebahagian daripada ibu-ibu ada kelas yang lain pada pukul 10 ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semua. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khairah. Wa iyyakum. Saya keluar dulu